Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita dengan kitabnya Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani, salah satu daripada banyak-banyak kitab tasawuf, yakni yang akan menerangkan kepada kita tentang soal hati kita, soal akhlak, soal barang dalaman di dalam diri kita ni. Moga-moga dengan pengajian kita pada kitab ni memperolehkan diri kita menjadi seorang yang berakhlak mulia, seorang yang sangat beradab. Kerana seseorang itu menjadi baik bukan semata-mata dengan ilmunya, tapi seseorang itu dianggap baik kerana adabnya yang tinggi. Apa guna ilmunya banyak tetapi tidak ada adabnya? Maka walaupun begitu ilmunya banyak, tetapi bila tidak ada dengan adab, maka orang ini adalah orang yang buruk akhlaknya dan keji sifatnya. Jadi dengan pengajian tasawuf, moga-moga mencerminkan diri kita dengan cerminan yang baik, supaya kita menjadi lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Jadi insya-Allah dengan kebaikan itulah maka Allah mengurniakan rahmatnya kepada kita dengan Allah kasih atas kita, dan atas kasih itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya,
para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Tadi tengok ada apa? Dapat kitab kan. Jadi boleh kita mengaji ni sambil kita tengok kitab kita. Bulan yang sudah kita dah bicara tentang kulit dia ataupun bicara tentang tajuk kitab dan juga pengarang kitab. Kemudian hari ni, malam ni insya-Allah kita nak masuk bahagian mukaddimah yang ada gambar bunga-bunga tu. Bahagian mukaddimah tu dengan ucapan pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah atas segala hambanya, dengan sebesar-besar nikmat, lagi amat mengasihani akan hambanya dengan sehalus-halus nikmat. Baik. Pertama sekali, sabit dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau kama qala. Mafhum hadis? Apa nama? Kullu amrin zibalin, setiap perkara kebaikan. Kullu maknanya setiap, amrin tu kelakuan ataupun perbuatan kita lah, apa sahaja kerja kita buat. Zibalin, yang baik. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi, yang tidak dimulaikan kerja tu tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa, maka ia aqta, terputus. Nabi kata, apa-apa perkara baik kalau kita buat tak mula dengan baca bismillah, maka perkara baik itu terputus. Makna terputus di sini tak ada berkat, terputus keberkatannya. Baik, sebelum kita pergi jauh, kita nak faham dulu bila sebut dalam hadis ni kullu amrin zibalin, apa yang dimaksudkan dengan zibalin, yakni setiap perkara yang ada kebaikan. Pertama, kita nak faham dulu kebaikan tu macam mana. Apa maksud kebaikan? Adakah baca bismillah ni boleh pada semua tempat? Bismillah ni dia ada 5 hukum. Kadang-kadang bismillah tu jadi wajib, kadang-kadang bismillah tu jadi sunat, kadang-kadang bismillah tu jadi harus, kadang-kadang bismillah jadi makruh, kadang-kadang bismillah boleh jadi haram. Jadi dia berubah tengok pada keadaan. Bismillah jadi wajib bila? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, wajib baca bismillah di dalam solat. Kerana bismillah adalah sebahagian daripada suratul Fatihah. Bismillah dikira ayat pertama dalam Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin tu ayat kedua. Jadi sampailah waladdallin, jumlahnya 7 ayat. Jadi menurut mazhab kita Imam Syafi'i, siapa yang tak baca Fatihah ni tak sah. Kerana sabit dengan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah solat seseorang melainkan mesti wajib atasnya membaca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah, tak sah semayangnya. Maka Fatihah itu terkandung di dalamnya ayat bismillah. Maka siapa tak baca bismillah, jadi tak sah sembahyangnya. Maka pada ketika itu hukum membaca bismillah jadi wajib. Makna wajib ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu, buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu makna wajib. Jadi baca bismillah di situ boleh pahala, dan kalau tak baca boleh dosa. Tapi ini ikut qaul mazhab kita Imam Syafi'i.
Memang ada mazhab yang lain mengatakan tak wajib baca bismillah dalam Fatihah sembahyang. Itu mazhab lain lah. Kita ikut mazhab kita lah. Sebab sini mazhab kita Imam Syafi'i, ikut Imam Syafi'i lah. Kemudian kadang-kadang bismillah tu berubah hukumnya jadi sunat. Apa makna sunat? Makna sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tu makna sunat. Bila baca bismillah boleh jadi sunat? Apa-apa saja perkara yang baik yang dianjurkan syarak, sama ada dalil atau tak ada dalil, tapi perkara tu bukan satu perkara yang keji, tidak dikeji syarak, maka siapa buat dengan baca bismillah maka boleh dapat pahala. Kan kita nak start motor, masuk kunci baca bismillah, masuk gear 1 baca bismillah juga, boleh pahala, tak ada masalah. Kadang-kadang baca bismillah tu hukumnya jadi harus. Apa makna harus? Makna harus buat tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Buat pun tak jadi apa, tak buat pun tak jadi apa juga. Bila bismillah itu dibaca dalam keadaan tidak sedar. Contoh melatah. Bagus dia ni, warak. Orang lain melatah mencarut, dia melatah sebut bismillah. Orang cuit pinggang dia, ada bismillah dia. Yang tu harus saja. Tak boleh jadi pahala. Sebab apa tak boleh jadi pahala? Sebab dia baca bukan dengan niat. Dia tersebut sahaja. Ataupun dalam ngigau, dalam tidur, kan? Itu jadi harus sahaja hukumnya. Kadang-kadang baca bismillah ni jadi makruh. Jadi makna makruh, buat tak dapat apa-apa, meninggalkannya boleh pahala. Apa saja perbuatan yang makruh, maka makruh juga baca bismillah padanya. Contoh makruh apa dia? Sini masjid ni tak tahu makruh. Contoh makruh sokok lah. Tak nak jawab. Okok dah. Okok ni dua hukum je setahu saya, makruh dengan haram. Wajib tak ada. Jadi wajib mana sokok wajib. Makruh atau haram. Yang ringan sikit makruh lah, yang syadid keras sikit haram. Jadi katalah kita ambil ringan sedar, ambil bahagian makruh. Jadi baca bismillah masa gigi sokok tu, dia nak petik lighter tu, bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab isap okok tu makruh. Maka petik api isap okok tu pun pergi baca bismillah, jadi makruh. Jadi maknanya kalau dia buat gak tak jadi apalah. Tapi kalau dia meninggalkan perbuatan tu boleh pahala. Sebab benda tu tak elok. Benda tak elok jangan mulakan dengan bismillah. Aduh. Tapi sebut makruh ni kita anggap ringan lah. Banyak orang kita kata alah ustaz makruh je pun. Kita kata gitu. Sebab kita tak faham apa makna makruh. Mim kaf ra wa makruhun. Mim kaf ra wa ha makruhun. Makruh ni asal kataannya karaha. Kaf roha. Buka kamus. Karaha maknanya benci. Itu makna karaha. Karaha maknanya benci. Makruhun yang kena benci. Maknanya siapa yang buat perbuatan makruh, orang itu dibenci Allah. Jangan pandang ringan. Seolah-olah bila dia berkata alah ustaz makruh je pun, seolah-olah dia kata alah ustaz Allah benci je pun. Aduh. Tak berat lagi nampak itu. Kalau makruh pun kita nampak berat, apatah lagi haram. Memanglah dari segi hukum syaraknya, hukum fiqahnya, Allah tak jatuhkan dosa pada perbuatan makruh, tapi Allah benci. Ibarat contoh ginilah, kita besar panjang dah kan, cakap lebih kurang dengan bapak kita sebab besar dah kita ni. Biadab sikit lah konon, contoh lah. Bukan kita lah, orang lain. Orang tu lah contoh dia biadab dengan bapak ni, cakap lebih kurang. Umur tua dah, besar dah, badan besar dah, siap ada anak bini dah kan. Jadi takkan ayah dia nak terajang ni. Ayah dia pun dah makin tua. Walaupun ayah dia tak penampak dia, walaupun ayah dia tak terajang dia, tapi cukup dengan ayah dia kata, hang jangan balik dah rumahku, aku menyampah meluat tengok muka hang, jangan balik. Dia cakap itu, dia benci kat kita. Dia tak pukul kita, dia tak tampar kita, dia tak terajang kita, tapi dia benci dengan kita. Pedih tak pedih hati? Pedih.
Itu ke? Allah tak hukumkan dosa, Allah tak azabkan dosa orang buat makruh, tapi Allah benci. Tak boleh. Dan kalau Allah benci, doa macam, sembahyang macam, amal macam. Sebab tu jangan lagi mulai hari ni kita menganggap makruh tu ringan-ringan. Jadi kita pegang Allah makruh berat. Bila pegang makruh berat, haram lagi kita terasa berat. InsyaAllah. Barulah kita makin lama makin selamat. Macam kita doa tadi mula-mula kuliah lah. Supaya kita jadi lebih baik. Hari ni lebih baik daripada semalam. Esok lebih baik daripada hari ni. Jadi pegang. Tapi rokok ni memang masalah besar kat lah. Mana-mana masjid surau pun kita cerita lah buat ni. Ada satu cerita, cerita tentang budak pondok dengan tok guru dia. Satu hari tok guru tu baca kitab cerita tentang perihal syurga. Cerita tentang perihal syurga. Jadi tok guru cerita, tok guru kata dalam syurga ni nak apa pun dapat. Mintalah nak apa pun dapat. Semua mintalah nak macam mana pun dapat. Sebab syurga ni memang tempat sonok, tempat senang lenang. Mintalah apa pun dapat. Tiba-tiba satu orang murid ni, pelajar ni, dia pun tanya soalan. Tok guru, nak tanya soalan boleh? Tanya dah, tok guru kata. Sebab tok guru kata nak minta apa pun dapat dalam syurga. Jadi nak tanyalah tok guru, kalau nak minta makan babi boleh tak? Sebab tengok orang kafir duk makan babi macam sedap dia kata. Nampak? Jadi nak tanya dalam syurga boleh tak makan babi, dia tanya. Tok guru kata tak payah kata babi, bapak babi boleh. Nak tak ada larangan dah. Makan babi boleh. Tak payah kata babi kecil, babi besar boleh. Nah. Oh okey. Dia kata. Tiba-tiba pelajar kedua pula tanya soalan. Apa tanya nak makan babi, dia kata. Saya tak gamak lah sampai nak makan babi tok guru. Cuma saya nak tanyalah, dalam syurga nanti boleh tak minum arak, dia kata. Sebab saya tengok cerita kungfu mabuk tu, macam sonok dia minum arak dia. Kan? Cerita Jackie Chan, dia kata. Jadi nak tanyalah, dalam syurga nanti boleh tak minum arak tok guru? Tu kata boleh. Kata dah kan tadi minta apa pun boleh dalam syurga, kan? Dan tak jadi mabuk minum arak dalam syurga. Malah araknya arak yang lazat dan sedap, tak macam arak di dunia ni, kata tok guru. Boleh. Jadi budak ni pun okey baiklah. Pelajar yang ketiga pula tanya soalan. 3 orang semua sekali. Yang 3 ni pula tanya, tok guru saya ada soalan. Saya tak sampailah macam kawan saya yang 2 orang ni. Seorang nak makan babi, seorang nak minum arak. Apa ke benda lah, dia kata. Saya cuma nak tanyalah tok guru, dalam syurga nanti boleh tak isap okok? Sebab saya kat dunia isap okok, kata dia pelajar tu. Jadi nak tanya boleh tak isap okok dalam syurga nanti? Tok guru senyap. 2 soalan mula tadi cepat dia tok guru jawab. Tapi main dengan soalan nombor 3, tiba-tiba tok guru senyap. Dia pun tok guru pun menung lama tunduk. Tu kata nak kata tak boleh, semua boleh dalam syurga. Cuma lah dia kata, dalam syurga tak ada api. Okok kena pakai api, jadi nak bakar macam mana tak ada api? Lepas tu anak murid tanya, dah nak ambil api kat mana tok guru? Api kat neraka. Jadi nak cucur dia tu kena di neraka. Makna berat juga rokok ni. Jadi jangan pandang ringan lah. Cuba ikhtiar sungguh-sungguh. Kita berhentilah, perlahan-lahan pun tak apa. Jangan berhenti beli je, tapi pau kawan. Berhenti terus, berhenti hisap terus. Bukan zakat berhenti beli, berhenti hisap. Kita jeniskan kopiah geng masjid tak cantik lah, berasak-rasak di mulut tu. Sebab tak ada seorang Nabi pun yang hisap okok. Dah kenapa kita ikut siapa ni? Kata nak ikut Nabi. Jadi cuba insya-Allah. Kalau payah sangat buat solat hajat. Kita ni solat hajat ni bila betul-betul susah je. Masa miskin, masa sakit baru nak solat hajat. Dah ni susah juga kan, kita nak meninggalkan sesuatu yang Allah tak suka. Buatlah solat hajat, minta tolong pada Allah. Ya Allah, saya nak berhenti ya Allah, tapi payah, tolong saya ya Allah. Hanya Engkau saja yang boleh tolong aku ya Allah. Doa gitu. Moga-moga Allah beri bantuan, insya-Allah.
Nah, Allah masukkan ke dalam lidah kita rasa payau, rasa tak sedap bila bau asap okok tu. Jadi kita tinggallah okok. Kan? Jadi insya-Allah minta kepada Allah, jangan minta pada makhluk. Ada budak pondok seorang tu, nah, dia nak berhenti asap okok, dia ambil petua mana tak tahu. Dia kata minum air esteri. Abu okok tu kita buh dalam esteri tu, bancuh dengan air buat minum macam kopi. Bengong. Nampak? Minum demam tu 3 hari. Jangan buat petua mengarut-mengarut gitu. Betul, balik pada Quran, balik pada hadis, balik pada Rasulullah. Minta tolong Allah, tak payah nak buat benda pelik-pelik. Ada yang kata pula nak hilangkan ketagih okok, makan gula-gula. Dah jadi ketagih gula pula. Nak kena potong kaki lah pula, kencing manis. Jadi benda-benda ni mengarut. Yang sebenarnya minta tolong Allah. Itulah kekuatan yang sebenar. Ingat, kita ni makhluk lemah, Allah yang maha kuat. Jadi nak boleh kekuatan, kena berharap kepada yang maha kuat. Siapa dia? Allah. Balik kepada Allah. Jadi itu. Jadi kadang-kadang bismillah tu hukumnya makruh. Kadang-kadang bismillah tu hukumnya haram. Haram macam mana, Ustaz? Tak boleh sebut bismillah pada waktu tu. Kalau sebut gak, berdosa dia. Sebab makna haram, buat berdosa, meninggalkannya boleh pahala. Masa bila? Masa buat perbuatan haram, maka haram juga membaca bismillah. Dia nak minum arak, dia baca bismillah. Buka botol arak, bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dia nak pergi tikam nombor ekor, dia kata biar kenalah, baca bismillah dulu, kata. Hukumnya haram. Tikam nombor ekor tu haram dah, baca bismillah pun haram dah. 2 kali haram. Jadi dosa berdouble-double situ. Jadi jangan buat begitu. Dalam benda-benda keji, benda-benda jahat, benda-benda salah, jangan campurkan dengan benda-benda yang hak. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Sebab bila hak campur batil, dia tak jadi hak, dia jadi batil. Contoh, dalam lubang jamban ada tahi kotor, najis. Kita baling sabun masuk dalam lubang. Lubang tadi jadi bersih ke jadi kotor juga? Tetap kotor. Yang nak kena cuci, buang tahi tu dulu, baru cuci. Tapi tahi penuh dalam lubang, pergi masuk sabun je. Tak cuci, masuk sabun je. Dengan sabun-sabun jadi kotor. Jadi bila benda baik campur dengan benda tak baik, dia tak akan jadi baik, dia jadi tak baik. Kita sembahyang tapi buat benda yang Allah benci, sokok bagai apa semua, tikam nombor ekor. Nak sembahyang tu tak terpakai dah. Sebab ni benda Allah benci, benda jahat ni, kan? Ada satu masjid tu, sebelum saya kuliah, seorang jemaah dia bisik saya. Dia kata, "Ustaz, malam ni Ustaz bantai bab judi, Ustaz." "Awak pula?" "Sebab ada jemaah kita dalam masjid ni, Ustaz, tikam nombor ekor, Ustaz, main judi." "Pula dah," dia kata. "Orang masjid." "Masjid, Ustaz." "Kuliah Ustaz dia datang, tangan Ustaz dia cium." "Oh." "Nampak, tapi tikam nombor ekor." "Oh, Allah, parah ni." Saya tak apalah. Kuliah tu saya bantai bab judi. Ceritalah dalil-dalil haram apa semua. Pam. Habis-habis kuliah, tengok-tengok dia tak cium tangan dah. Kenal dah lah siapa. Macam-macam. Pasal jadi begitu. Padahal geng masjid dah tu. Bayangkan kalau geng masjid pun boleh terpedaya dengan barang maksiat, apatah lagi yang geng belum masjid. Aduh. Maknanya fitnah hari ini sudah masuk dalam masjid-masjid. Belum tentu kita yang duduk dalam masjid benar-benar baik. Maksudnya macam tu. Ada satu kes tu, bendahari curi tabung masjid. Kita harap dia jaga duit masjid, dia pergi bawa balik duit masjid. La ilaha illallah. Ni habis jadi. Macam-macam yang bukan-bukan. Jadi bismillah tadi ni dia ada 5 hukum lah tadi tu. Kadang-kadang dia jadi wajib, kadang-kadang jadi sunat, kadang-kadang jadi harus, kadang-kadang jadi makruh, kadang-kadang jadi haram. Jadi tengok pada keadaan perlu atau tidak kita membaca bismillah itu. Jadi bila sebut dalam hadis ni tadi, kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan yang baik. Jadi bila baik, makna baik ialah perkara yang wajib dan sunat sahaja, ataupun beberapa perkara yang harus pada syarak. Adapun perkara makruh dan haram bukan termasuk dalam perkara yang baik. Jadi bila tak termasuk dalam perkara yang baik,
tak jadi syarat suruh baca bismillah pada perbuatan yang tidak baik. Hanya perbuatan yang baik sahaja. Dan lagi ulama menghuraikan apa makna perbuatan baik. Perbuatan baik ni dua perkara. Ingat, dua perkara. Pertama, perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang ada manfaat. Yang kedua, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang ada faedah. Jadi ada dua, satu manfaat, satu faedah. Apa makna manfaat? Makna manfaat ialah perkara yang wajib dan yang sunat. Perkara yang berguna pada sudut akhirat, bukan sudut dunia, pada sudut akhirat. Itu maksudnya perkara yang ada manfaat. Ataupun dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani sebut tentang perkara yang bermanfaat. Dia kata benda yang manfaat itu ma yazidu fi khaufi minallahi ta'ala, yakni perkara yang mendatangkan takutmu pada Allah Ta'ala, maka itulah barang yang memberi manfaat. Kalau kita buat benda tu kita jadi takut dengan Allah, itu manfaat lah tu. Kalau kita buat tu tak jadi takut dengan Allah, malah kita nak langgar Allah, itu maknanya benda tu tak jadi manfaat. Tak kira lah barang apa pun. Contohlah contoh. Pilihan raya orang letak kita calon, menang jadi YB, jadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat tu boleh jadi manfaat, boleh jadi tak jadi manfaat. Macam mana boleh jadi manfaat? Sekiranya dia pegang jawatan YB tu mendatangkan takutnya pada Allah. Dia pegang tu, Allah, kalau aku buat silap ni habis aku kena tanya nanti di padang mahsyar. Dia buat hati-hati amanah tanggungjawab jawatan dia, maka jawatannya itu bermanfaat pada dia. Tetapi kalau dia buat tu, wah lagi dia sonok, sedaplah dah di YB dah, boleh tambah rumah, dia kata. Boleh bagi ke besar rumah, kalau renang tak ada lagi belakang tu, dia kata. Boleh beli kereta baru. Dia tidak amanah dengan jawatan, malah dia tak takut pada Allah. Dia tak fikir Allah akan tanya dia. Bila tak takut pada Allah, maka jawatan yang dia pegang tu tak memberi manfaat pada dia. Malah bukan setakat tak memberi manfaat, memberi mudarat pada dia, merosakkan diri dia. Mungkin tidak rosak zahirnya, tapi rosak isi hatinya, batinnya rosak. Jadi buruk perangai. Itu baru jadi YB, dah petah lagi jadi pengurusi masjid, nampak, jadi ketua kampung sebagainya, sama lah. Tak kira siapa-siapa dah. Ini adinun nasihah, kita nasihat menasihati. Jadi jangan sedap saja kita pegang satu-satu jawatan, tapi amanah yang perlu dipertanggungjawabkan akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya. Jadi kalau kita pegang, silakan pegang, tapi pegang dengan rasa takut. Takut kita buat silap. Ada satu masjid di Pulau Pinang. Nama masjid tu Masjid Sungai Tiram. Siapa singgah Pulau Pinang, gilah tengok masjid. Besar masjid dia, lawa. Masjid Sungai Tiram. Sekali tu saya ceramah kat situ lah. Habis ceramah, dia biasalah kadang-kadang masjid ni dia bawa pergi makan lah. Pengusi dia sembang dengan saya sendiri. Pengusi kata, Ustaz, saya masalah lah Ustaz. Orang Penang kan cakap geling-geling kepala kan. Masalah besar Ustaz. Apa masalah? Kita tanya. Masalah duit banyak sangat. Duit banyak pun masalah ni kata. Biasanya duit tak ada baru masalah. Ni duit banyak masalah. Duit banyak lah masalah Ustaz. Kenapa pula masalah? Kita tanya. Sebab kalau duit tak ada, Allah tak tanya saya, kenapa tak buat program, kenapa tak buat kuliah? Sebab duit tak ada, nak buat macam mana program? Kena pakai duit. Masalah sekarang duit banyak, dia kata. Allah akan tanya saya, apa kamu buat? Duit ni infak orang ramai, orang bagi duit untuk imarahkan masjid. Nanti Allah tanya saya, itulah masalahnya, dia kata. Itu saya kata dah, buatlah program banyak-banyak. Buat dah Ustaz. Habis semua waktu macam-macam, ada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah isyak pun ada. Banyak program dah buat Ustaz. Lepas tu banyak lagi Ustaz. Apa Ustaz bagi saya lah, saya kata. Nampak? Yang tu tak boleh Ustaz, dia kata. Tak saja gurau je.
Kan? Tapi nak ceritanya, yang ni orang yang pandang akhirat. Ni kan pandang dunia. Ni kadang-kadang minta maaf cakap lah, bukan kata masjid ni, contoh aja. Nah, setengah masjid dia sonok tengok dekat dalam akaun bank tu penuh duitnya, banyak kosong. Oh, duit banyak ni, kat 4 angka, 5 angka, 6 angka. Sonok duit banyak. Itu bukan duit dia. Duit dia tak apa, dia sonok tengok dia simpanan dalam bank. Ni duit orang ramai, orang sedekah pun dalam tabung. Tujuan orang sedekah supaya hidupkan rumah Allah dengan majlisnya, dengan macam-macam programnya. Tiba-tiba kita bekukan duit tu. Tunggu kamu jawab depan Allah Ta'ala. Tak amanah dah kalau begitu. Jadi pegang apa-apa jawatan, biar ada rasa takut di dalam hati. Pegang jawatan tu tak salah, tetapi hati tu yang kadang-kadang salah. Maka jaga hati kita. Jadi itulah maknanya, kadang-kadang boleh jadi manfaat, kadang-kadang tak jadi manfaat. Buatlah apa pun. Jadi kuncinya mudah aja. Bila kita nak buat satu-satu perkara, kita cek diri kita. Kalau aku buat benda ni, adakah aku takut pada Allah? Kalau aku takut pada Allah, teruskan buat. Maknanya apa kita buat tu jadi manfaat pada kita. Tapi kalau kita rasa kita buat ni kita tak takut pada Allah, malah kita lawan pula Allah, jangan buat. Maknanya benda tu tak ada manfaat pada kita. Contoh nak kerja. Ustaz, kalau saya kerja syarikat macam ni boleh tak Ustaz? Tak payah tanya Ustaz, mu nilai sendiri. Ada manfaat tak kalau kamu kerja situ? Kalau kamu ambil jawatan tu, kamu kerja kat syarikat tu, adakah kamu jadi takut pada Allah? Kamu akan boleh semayang ke tidak? Fikir soal akhirat kamu. Semayang kamu macam mana? Terganggu ke tidak? Kuliah agama waktu malam kamu boleh hadir ke tidak? Solat jemaah di masjid dan sebagainya. Fikirnya tu lah. Nak fikir-fikir tengok, tak boleh Ustaz. Bos tak bagi semayang Jumaat pun bos tak bagi. Kalau macam tu tak payahlah kerja situ. Tak ada manfaat kerja tu. Malah kalau kamu boleh gaji pun gaji kamu tak berkat. Tanda gaji tak berkat, walaupun nilainya banyak, rasa tak cukup, terbeban dalam kepala. Stres. Hutang keliling. Padahal gaji kat ribu-ribu, tapi masih lagi hidup susah. Ada orang gaji sikit je, 600-700 je, tapi cukup kenyang nyanda anak-anak kat rumah. Boleh cukup. Sebab apa? Sebab berkat bukan duduk pada angka, berkat duduk pada Allah. Allah yang kurniakan keberkatan. Walau jumlahnya sedikit, bila Allah yang turunkan berkat, dia jadi sempurna, dia jadi cukup. Walaupun jumlahnya banyak, tapi kalau Allah angkat keberkatan, dia jadi serabut, jadi tak tentu hala. Jadi tak cukup lah, jadi stres lah, pening kepala. Itu lepas tu biar kita nak buat satu-satu perkara ni, biar bendanya itu ada keberkatan di dalam dia. Ada keberkatan. Itu penting berkat. Jadi biar apa benda kita buat, cek manfaat tak manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah. Perkara yang baik, di dalam perkara baik mesti ada faedah, barulah dinamakan perkara itu baik. Kalau tak ada faedah, tak termasuk dalam perkara kebaikan. Apa makna faedah? Faidatun bimakna samaratun. Faedah maknanya samarah. Samarah maknanya buah dalam bahasa Melayu. Buah apa maknanya? Buah tu maknanya hasil. Orang yang tanam pokok jenis berbuah lah, jangan tanam pokok jenis tak buah. Tanam pokok jenis buah, maka apa harapan dia? Harapan dia menghasilkan buah pada pokok tersebut. Tiba-tiba tanam pokok, buah tak hasil. Orang lain pokok durian, orang lain semua berbuah. Dia bukan kata tak berbuah, bunga pun tak ada. Maka orang ni, tuan pokok ni akan kata apa? Sia-sia aku tanam pokok ni. Aku harap pokok ni ada buah, tapi tak ada buah. Baik tebang. Begitu. Jadi maknanya perkara yang sia-sia, perkara yang tak ada hasil. Apa hasil? Hasil maksudnya hasil akhirat. Maksud hasil di sini hasil akhirat. Dunia tempat bercucuk tanam, akhirat tempat menuai. Maksud hasilnya iaitu hasil pahala. Kita buat amal di dunia, hasilnya pahala di akhirat. Bila ada macam tu, itu maknanya perbuatan itu perbuatan yang berfaedah. Bila faedah, silakan buat dan banyak-banyakkan buat. Tapi kalau apa benda kita buat kat dunia tak ada hasil pun di hari akhirat, tak boleh pahala pun kat akhirat tu, maka benda tu dikira sebagai tidak berfaedah. Lebih baik tinggalkan.
Kalau nak buat agak atas minat, sikit-sikit sudah. Contoh benda. Contoh tengok bola. Tengok bola boleh faedah tak? Adakah bila pasukan yang kita sokong tu, pum, bola dia masuk dalam gol, pum, naik pahala kita di hari akhirat nanti? Satu. Dah. Kalau tengok bola boleh pahala, ulama duduk depan sekali. Tepi kos duduk ulama. Nampak? Tok guru ni conteng terus muka. Both color, nak kuning hitam, perak. Nampak? Sebab apa? Kalau boleh pahala. Dan ulama lagi duduk depan tu tak? Tak. Sebab apa? Sebab tahu dah bukan boleh pahala. Benda kosong saja. Atau dengan kata lain, sia-sia. Itu saya kata tadi. Nah, kalau minat agak dah nak buat macam mana? Hati minat Ustaz tengok bola. Boleh lah. Nak untuk nak layan hati, tapi jangan lebih-lebih lah. Tengok sikit-sikit sudahlah. Ini boleh bangkit 3 pagi tengok bola, tapi bangkit 3 pagi sebab nak tahajud tak boleh. Itu maknanya mu lebih pentingkan bola daripada Allah. Nah, bila semayang jangan sebut Allahu Akbar, sebut bola akbar. Nah, sebab apa? Sebab lagi masuk dalam lubang kubur, malaikat tanya, "Man rabbuka?" Dia jawab, "Bola IPL." Sebab apa? Sebab bola lebih utama dalam hati dia. Minat tak salah, silakan minat. Nah, tapi jangan sampai melebih daripada agama. Jangan berlebih-lebihan. Jadi perkara tu tak ada mendatangkan faedah. Bila perkara tak ada mendatangkan faedah, buat sikit-sikit sudahlah kalau atas minat pun. Tapi lebih baiknya tak payah buat terus. Sebab rugi masa. Sebab Allah kata demi masa manusia itu berada dalam kerugian. Rugilah. Banyak masa kita terluang dihabiskan dengan perkara yang kosong, sia-sia. Sedangkan dunia ni tempat kita kumpul pahala. Nak bawa balik akhirat lagi. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Maka siapa yang berat timangan amal baiknya, fahuwa fi insyatir radiyah, maka barulah dia boleh masuk dalam syurga yang radiyah, yang tenang, yang seronok. Wa amma man khaffat mawazinu, dan siapa yang ringan timangan amal baiknya, tak berat. Siapa yang ringan amal baiknya sikit sangat, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan apakah kamu tahu apa tu hawiyah? Narun hamiyah. Hawiyah ialah neraka api yang panas membara. Jadi maknanya kita hidup dunia ni nak sebanyak-banyak pahala yang kita boleh kumpul. Jadi jangan sia-siakan masa yang kita ada. Jangan terikut kafir. Kafir lantak dia tak ada matlamat hidup. Dia bukan percaya Tuhan. Dia rasa dunia ni lah kehidupan dia selama-lamanya. Kita tak, dunia tempat sementara saja. Tempat kita nak tuju akhirat, tu kampung halaman kita. Dunia ni ibarat R&R je, tempat persinggahan. Bila tempat persinggahan, buat lebih kurang sudahlah. Cari bekal untuk nak bawa ke akhirat. Ni hidup penuh dengan sia-sia. Walaupun memanglah tak sampai ke tahap dosa. Tengok bola tadi taklah sampai tahap dosa. Tengok drama mungkinlah tak sampai tahap dosa. Lainlah kalau tujuan dia nak tengok aurat orang, itu baru dosa. Tapi kalau tengok saja-saja gitu, memanglah tak sampai dosa, tapi sia-sia, rugi masa. Kita tengok contoh alim-alim ulama, dia sibukkan masanya dengan menadah kitab, baca kitab, sebab dia tahu dengan baca kitab saja boleh pahala. Baca Quran, mengaji, kuliah, mayang sunat, ikutlah banyak-banyak amal. Kita nak sonok nanti di hari akhirat lah. Dunia ni sonok apa sangat sonok. Dunia ni keinginan nafsu je. Bila dah dapat seronok tu pun tak ada. Macam kita teringin nak makan, teringin tu duduk dalam hati je. Bila dah masuk mulut, biasa je. Dah masuk perut, lagi biasa. Dah masuk pongkong, keluar pula, lagi tak biasa. Nampak? Jadi tarik terus. Tak ada apa. Itulah dunia. Dunia itu umpama najis je. Apa saja yang kamu masuk keluar sama juga warna dia. Itu yang kita nak kejar sangat. Jadi berlebih kurang sudahlah. Nikmat dunia tu hanya duduk di tekak, barang sementara saja. Masuk dalam perut tak rasa apa dah. Tak? Sebab tu orang sakit kat hospital, masuk air ikut lengan. Sedap tak dia rasa? Mana rasa? Sebab nikmat duduk di tekak, bukan duduk di lengan.
Dia itu untuk nak mengisi badan dia je, tapi dia tak rasa. Nak rasa duduk kat tekak. Inilah tempat sementara ni. Dan tempat sementara inilah Allah akan cabut nyawa kita sampai ghargharah di sini. Jadi kita renung-renungkan, supaya jangan kita, orang yang ada takwa dalam hati dia, tanda-tanda kita sudah menjadi orang bertakwa ataupun tidak, tak payah nak tilik-tilik lah, tengok diri kita sudah. Nak tahu kita sudah ada takwa dalam hati ke tidak, tengok diri kita. Diri kita gemar dunia ke gemar akhirat? Kalau orang yang ada takwa dalam diri dia, dia akan lebih gemar akhirat daripada gemar dunia. Dunia jadi kurang gemar. Dia tak berapa sonok sangat dengan dunia-dunia ni. Berlebih kurang aja. Tapi bila dengar bab akhirat, oh yang ni dia sonok sangat. Yang ni orang yang dah mula masuk dalam hatinya cahaya takwa. Tapi kalau orang yang tak sampai lagi masuk takwa dalam hati, kadang-kadang hati pula gelap. Dia jadi bila dengar bab dunia sonok sangat dia, tapi bila dengar bab akhirat dia tak minat. Macam banyak-banyak lah dalam fikrah ni, rasa ramai lagi. Kalau tengok daripada kapasiti masjid ni, keluasan yang dibina masjid ni, maknanya penduduknya ramai. Tapi berapa ramai sangat yang boleh hadir ke rumah Allah. Cuba kita buat pesta. Sebelah ada padang apa ni, kita buat pesta expo, jualan murah 80%. Tengok orang datang macam mana. Bukan sakat orang fikrah ni kampung sebelah sana mana tahu dah datang juga. Ramai-ramai jam jalan. Sebab apa? Ni 80% barang dunia. Nampak? Tapi bila kita buat majlis akhirat, berapa ramai sangat yang boleh datang? Sebab hati tak gemar pada akhirat, hati gemar pada dunia. Nabi kata Allah janji semayang jemaah boleh dapat 27 darjat pahala banding semayang seorang satu. Dia tak terasa sikit pun nak solat jemaah. Tapi bila dengar kerajaan kata nak bagi 2,700, melompat duduk atas kursi roda, campak kursi roda. Nampak? Bangun terus, mula-mula duduk, dengar dapat duit, campak, boleh diri pula tiba-tiba. Nampak? Dunia punya pasal. Dia kata manusia jangan buat main. Hatinya bila dah mencintai dunia habis. Lepas tu Nabi kata dalam hadis, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Punca barang jahat berlaku atas muka bumi ni sebab hati mencintai dunia. Hati-hati, jaga-jaga. Jangan masuk dunia dalam hati kita. Dunia tempatnya letak di tangan sahaja. Masuk tangan, boleh pegang, boleh lepas. Saat disuruh pegang, pegang. Saat disuruh lepas, lepas. Dunia gitu. Ada, tak ada, sudah. Orang bagi jawatan, kita pikul. Orang tak bagi jawatan, kita lepas. Dah, mudah ya. Tapi bila hati ni melekat, orang suruh letak jawatan, tak mau. Nak tak jawatan? Orang kata dah lah umur 90 berapa, 94 ke 95. Kata dah lah duduk masjid lah, ngaji, solat jemaah. Kena buang parti, buat pula parti baru. Contoh bukan di sini, tempat lain. Negara mana dah tahu. Tapi nak ceritanya bila hati lekat dunia tu masalah. Hati-hati kita doa pada Allah supaya janganlah hati kita ni melekat dengan dunia. Sebab nak pisah payah nanti. Kalau orang yang jenis lekat dunia ni diri dia, ini dunia, melekat begini, nak cabut tu susah. Tapi kalau ni diri dia, ni dunia, letak aja, nak pisah pun senang. Sebab tu mati-mati tu disebut dalam bahasa Melayu meninggal dunia. Sebab yang nak ditinggalkan dunia. Kalau hatinya terlampau melekat dengan dunia, macam mana dia nak tinggalkan dunia dia? Tarik tak lepas. Malaikat maut nak cabut nyawanya, melekat kuat dengan dunia dia. Akhirnya malaikat maut sentak, tu yang menjerit, mati. Mati dalam penuh kesakitan. Sebab terlampau kasih dalam dirinya dengan dunia. Tapi bila dia berlonggar-longgar dengan dunia, mudah cabut nyawa. Ada kita tengok orang meninggal, kita duduk sebelah, dalam keadaan dia masih lagi bernyawa, kita tengok dada dia berombak. Tiba-tiba Allah ambil nyawa dia, senyap gitu je. Perlahan dengan tenang dia pergi. Moga-moga kita nak macam itulah diri kita.
Jadi inilah dia hukum-hukum baca bismillah. Jadi baca bismillah ni pada sudut zibalin, pada sudut perkara kebaikan. Apa dia perkara kebaikan? Perkara yang ada manfaat dan perkara yang ada faedah. Bila ada dua ni, maknanya itu benda baik. Maka ditambah pula kita mulakan dengan baca bismillah. Bila kita mulakan dengan baca bismillah pada dua perkara ni, perkara manfaat dan perkara faedah, maka Allah akan kurniakan keberkatan padanya. Tapi kalau perkara baik, baik dah perkara ni, bagus dah perkara ni, ngaji bagus dah, menderma bagus dah, perkara baik-baiklah, pergi masjid baik dah. Tapi tak dimulakan dengan baca bismillah, dikhawatiri Allah tak beri keberkatan dalamnya. Dah apa penting ustaz berkat? Makna berkat ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Sebab tu kadang-kadang kita nak tengok duit kita berkat tak berkat, tengok. Derma kita tu berkat tak berkat, tengok. Derma kita makin meningkat atau macam tu atau makin kurang. Dulu, kini dan selamanya RM1. Tu maknanya ada masalah tu, kurang berkat dah tu. Tapi kalau derma kita makin meningkat, zaman mula-mula kerja dulu gaji tak besar mana, bolehlah derma RM1. Sekarang dah naik pangkat RM5. Lama-lama pula naik RM10. Dah zaman pencen dah, dapat dah duit pencen apa semua, naik sikit. Tu maknanya ada keberkatan, peningkatan amal kita. Sama juga dengan solat kita. Nak tengok solat kita ada keberkatan ke tidak, bertambah tak ibadat kita. Dulu tak semayang duha, sekarang dah semayang duha. Dulu tak rajin semayang tahiyatul masjid, sekarang dah rajin. Dulu datang masjid lambat, persatuan masbuk dulu. Sekarang datang awal. Maknanya ada peningkatan hidup. Bila ada peningkatan hidup ke arah kebaikan, maknanya hidup kita itu dalam keberkatan Allah. Tapi kalau hidup kita tara tu je, takut-takut kurang berkat. Tapi kalau hidup kita mula-mula elok pergi masjid, tiba-tiba masjid-masjid pun tinggal dah, tak nampak dah batang hidung di masjid, itu bukan sakat kurang berkat, itu suai namanya. Betul. Maknanya dia sudah ditimpa bala oleh Allah. Kita duk faham bala ni rumah terbakar, kita duk faham bala ni banjir, anak meninggal, tu bukan bala, tu ujian. Allah uji orang beriman. Tapi bala yang sebenarnya, dia ada kekuatan diri, dia ada keupayaan untuk melaksanakan amal, tapi dia tak boleh buat. Itulah bala sebenarnya. Rumah dekat dengan masjid, tak boleh datang ke masjid, bala sebenarnya. Tangan kaki sihat, boleh bangun berdiri, boleh berjalan, boleh naik tangga, tapi tak boleh datang rumah Allah, bala sebenarnya. Ada orang kaki pun tak ada, panjat dengan tangan naik tangga masjid, boleh. Dia tak boleh, dia sihat elok tak boleh datang. Masa masjid tutup PKP itu kan main marah. Kenapa masjid tak buka? Nak sembahyang tak boleh no. Bila buka dia pula tak ada. Dia pergi hotel Langkawi, sampai penuh booking. Nampak? Kalut ke situ. Ni apa benda cerita? Jadi kita amalkanlah apa saja perbuatan yang baik kita buat, mulakan dengan baca bismillah. Start balik ni amal dah. Terus nak keluar masjid ni lagi, nak sarung kaki dalam slipper ni, masuk dengan kaki kanan, baca bismillah. Bismillah. Naik atas motor, bismillah. Pusing kunci, bismillah. Lepas tu start motor lah, jangan tak start. Duduk je situ memang tak balik-balik. Start motor, baca bismillah. Masuk gear 1, baca bismillah. Semua buat dengan baca bismillah. Ada satu orang perempuan ni, dia kuat beramal baca bismillah. Apa saja dia buat baca bismillah. Dia potong timun baca bismillah, dia masak nasi baca bismillah, semualah apa benda dia buat baca bismillah. Satu hari suami dia muslimat ni bagus, perempuan ni bagus, dia pergi dengar kuliah. Suami kurang bagus sikit, tak datang kuliah suami. Pakai semak-semak aju Melayu dah, rupanya pergi warung kopi. Jadi suami kurang sikit lah, bini bagus sikit. Bini amal apa kat rumah baca bismillah. Suami duduk kat rumah tu dengar bini dia sikit-sikit bismillah, sikit-sikit bismillah. Suami panas hati, suami dia nak kenakan bini dia. Satu hari suami dia beli ular betul dia beli. Cerita ni di tanah Arab. Dia pun beli ular, dia bubuh kat dalam tepung, bekas tepung gandum. Orang Arab makan roti pakai tepung, jadi dia bubuh dalam tu.
Supaya esok jap gini bini dia balik rumah nak masak, buka-buka tengok ada ular menjerit bini. Jadi dia nak gelakkan bini dia lah. Nah, jadi dia pun tengah baca surat khabar dekat ruang tamu tu, bini pun balik. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Hampir masak je. Aku lapar ni, kata suami. Bini pergi dapur, bini jenis soleha, taat. Suami kata, pergilah dapur. Bini pun buka tudung bekas tepung tu, menjerit bini dia. Jerit. Suami dia gelak dah. Padam muka, kena dah, kata suami dia. Nah, tiba-tiba suami dia buat tak tahulah. Suami dia tanya, kenapa jerit tu? Bini dia kata, dak ni, siapa pergi letak emas kat dalam ni? Dia jumpa emas. Kan ular jumpa emas. Suami emas. Suami dia kata, emas? Biar betul emas. Ya bang, tengok ni, dalam ni emas. Kantoi suami dia. Suami dia kata, aku letak ular. Suami dia kata, rupanya suami ni punya kerja. Ceritanya rupanya bini dia suka beramal baca bismillah. Bila bini dia buka tudung tu baca bismillah, Allah selamatkan bini dia. Allah tukar ular jadi mah. Tak memberi mudarat pada dia. Orang yang kuat beramal. Tapi kita jangan belak balik ni pergi beli ular, baca bismillah, buka, tak jadi mah. Sebab kita baru nak beramal, orang tu lama dah beramal. Kita nak main try je. Jangan. Kena patut lagi. Sadaqah Allah terus jadi. Jadi mana kata amallah baca bismillah dalam segala buat kerja kita. Mana tahu saat-saat kita baca bismillah itulah kali terakhir Allah ambil nyawa kita, maka kita dalam keadaan terakhir itulah kita menyebut nama Allah dalam bibir kita. Maka insya-Allah kita mati sebagai orang yang dikasihi Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu. Nanti kuliah akan datang kita masih lagi dekat bismillah lagi. Bismillah ni lama gak huraian dia. Kalau kat pondok 7 hari 7 malam baru habis. Bismillah saja. Tak masuk isi dalam lagi, baru bismillah. Tapi di pondok 7 hari 7 malam tu mengaji tiap-tiap hari. Kita sebulan sekali, maknanya 7 bulan. baru nak habis bismillah. Tapi taklah, kita tak buatlah macam tu. Kita syarah ringkas-ringkas je. Tak ikutlah syarah macam di pondok betul. Ya itu 7 bulan. Bismillah saja, masuk bulan ke-8 sedekah Allah terus. Jadi cukup sekadar tu dulu. Nanti kita akan cerita lebih lanjut pula pada kuliah akan datang. Apa tu bi, apa tu ismi, apa tu Allah, apa tu Ar-Rahman, apa tu Ar-Rahim. Setiap satu kalimah-kalimah yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim ni, supaya kita jelas, kita nampak bahawa kalimah Bismillahirrahmanirrahim bukan kalimah biasa-biasa, bukan kalimah kecil-kecil, tapi satu kalimah yang amat besar sehingga terasa di dalam hati kita bila kita melafazkannya, insya-Allah. Jadi macam biasa di bawah sana tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat tuan-tuan lah membeli sambil menderma. InsyaAllah bantu kami dengan hasil bantuan daripada tuan-tuan ini. Kami gunakan duit itu untuk meneruskan pengajian sekolah kami di Batu Hampar Berwas. Maka moga-moga dengan perjuangan ini kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah, supaya terus melahirkan ulama yang akan terus membimbing ummah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.